Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam perbincangan berkaitan dengan makhraj huruf. Pelajaran yang kelima ini, iaitu pada kali ini kita akan bicarakan berkaitan dengan makhraj al-lisan. Al-lisan maknanya lidah. Oleh kerana lidah ini merupakan anggota yang terpenting untuk kita bercakap, maka daripada lidah ini keluar banyak huruf. Terdapat 18 huruf yang keluar daripada al-lisan ini. Jadi Ustaz khususkan video ini hanya untuk perbincangan berkaitan dengan makhraj al-lisan. Kita mulakan perbincangan ini dengan membahagikan lisan atau lidah ini dibahagikan oleh para ulama dengan 3 pembahagian. 3 pembahagian tersebut disebutkan dengan tarful lisan, wastul lisan dan juga aqsal lisan. Iaitu dibahagikan dengan hujung lidah, tengah lidah dan juga pangkal lidah. Tarf, wastu dan juga aqsa. Aqsa maknanya jauh. Lidah kalau dari luar, yang paling jauh ni kita panggil sebagai aqsal lisan. Huruf yang pertama yang akan Ustaz terangkan iaitu kita mulakan dengan huruf lam. Huruf lam disebutkan makhrajnya adalah dari tarful lisan, daripada hujung lidah. Ia berada betul-betul di penghujung lidah. Iaitu sebahagian disebutkan nama khusus bagi tempat keluarnya lam ialah asalatul lisan, ataupun dipanggil dengan mustadaqul lisan. Asalatul lisan atau mustadaqul lisan, Ustaz terjemahkan dengan birai hujung, penghujung bagi lidah ini. Di sinilah tempat keluarnya huruf lam, yang mana ia tidak bersendirian. Lidah tidak bersendirian dalam menghasilkan huruf lam. Lidah ini perlu dilekatkan atau perlu disentuh kepada satu bahagian yang lain, iaitu di bahagian atas. Ini gigi atas. Ini gigi atas. Lidah untuk huruf lam tadi, penghujung lidah menyentuh tepi tempat tumbuh gigi. Walaupun gigi dah tak ada ni, anggaplah dia ada, dia akan menyentuh. Dia akan menyentuh di situ dan akan terhasillah huruf lam. Jadi saya makan maksud al, la. Itu untuk huruf lam. Yang keduanya adalah kita pergi kepada huruf nun. Huruf nun, tempat keluarnya huruf nun iaitu dari hujung lidah, tetapi di bahagian sini, di bahagian atas ini, bahagian atas lidah. Tadi lam di hujung, hujung sini. Nun adalah di bahagian sini. Juga terdapat adik-beradik dia, iaitu ta dan juga dal, yang mana juga berasal tempatnya adalah sini dan akan bertemu dengan tempat yang hampir sama dengan lam tadi, iaitu di bahagian gusi, bahagian tempat tumbuh gigi, gigi atas ini. Jadi untuk huruf ini Ustaz sebutkan cara menyebutnya an, na. Untuk ta, ta. Dan untuk huruf dal, da. Dal biasanya banyak berlaku kesilapan dalam sebutan orang Melayu, kerana kebanyakan orang Melayu meletakkan hujung lidah pada bahagian sini, maka bunyinya da. Sebab tu bila mereka sebut perkataan dadah, perkataan dadah itu bunyinya kerana diletakkan lidah itu di bahagian sini. Sementara sebutan yang betulnya, kalau kita merujuk pada perkataan dadah tadi, dadah. Bunyi dadah. Itu tempat letaknya huruf dal. Seterusnya kita pergi kepada 3 huruf yang lain. 3 huruf yang lain iaitu tha, zal dan juga dha. Tha, za dan juga dha, iaitu sama tempatnya
Dengan huruf nun tadi di bahagian hujung lidah, mungkin ke depan sedikit lagi, akan tetapi tiga huruf ini akan bertemu dengan gigi atas. Tempat pertemuannya adalah gigi atas yang dah tak ada ni. Gigi atas, lidah itu akan menyentuh. Lidah akan menyentuh gigi atas. Tidak menyentuh belakang gigi, tapi dia menyentuh bahagian yang tajam daripada gigi atas itu. Hati-hati jangan dilembikkan lidah sehingga lidah menempel ke bahagian sini, yang mana tidak terhasillah bunyi daripada hujung lidah menyentuh gigi. Cara menyebutnya ialah atha, atha, azza, 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 dan dha, adha, adha, adha. Ni 3 huruf, dan dalam perincian lain dinamakan 3 huruf ini dengan huruf lathawiyah. Huruf lathawiyah, iaitu makhrajnya hujung lidah bertemu dengan hujung gigi kacip atas. Seterusnya kita pergi kepada huruf ra. Huruf ra iaitu juga hujung lidah, tetapi di bahagian yang agak ke dalam sedikit. Hujung lidah tadi nun berada di situ, dia sedikit saja, sedikit ke belakang ra. Dia ra ini pula hujung lidah ini mesti ditemukan dengan bahagian sini. Ni kita panggil sebagai lelangit. Dah nak pergi kepada lelangit, tapi bahagian yang keras, yang kesat ini. Ini gusi, belakang sikit dari gusi, tempat melengkung nak naik ke lelangit ini. Di sinilah tempat pertemuan lidah untuk huruf ra. Jadi cara sebutannya ra, ar-ra, ar-ra. Hujung lidah bertemu dengan tempat lengkungan gusi yang kesat ini, menjadikan bunyinya ra, ar-ra. Juga terdapat banyak kesilapan daripada orang Melayu menyebut ra dengan meletakkan lidahnya ke bahagian yang lebih dalam, ke bahagian lebih ke belakang daripada sini, maka terhasil bunyi yang sebagian yang banyak kita dengar ar-ra, ar-ra. Itu salah. Bunyi yang tak tepat, yang sepatutnya dikedepankan lidah menyentuh di bahagian yang lengkungan ini, maka terhasil bunyi ar-ra, ar-ra. Seterusnya huruf zai, sin dan juga sad. Zai, sin dan juga sad. Huruf-huruf ini kita namakan ia dengan huruf safir. Zai, sin dan sad, tempat pertemuan makhraj untuk huruf zai, sin dan sad ini ialah, kalau tadi nun, kemudian ada ra, zai, sin dan sad lebih ke belakang sedikit, tetapi masih dalam kategori hujung lidah. Ke belakang sedikit, huruf-huruf ini dia akan bertemu, dia akan menghasilkan suara melalui geseran tempat ini, dengan kawasan yang hampir dengan sini. Kawasan yang masih lagi kita boleh panggil gusi, tempat yang kesat ini. Daripada sini berlakunya geseran bila mana lidah disempitkan, maka akan berlaku ada aliran angin yang melalui tempat tersebut, maka akan terhasillah bunyi zai, sin dan juga sad, iaitu cara sebutannya ialah azza, kita boleh dengar tidak ada sentuhan lidah dengan gusi, akan tapi ada ruang yang sempit sehingga angin boleh melepasi kawasan tersebut dengan getaran. Az. Begitu dengan sin, assa, jangan as rapat, tak boleh. Biarkan, tinggalkan sedikit ruang. Assa. Begitu dengan sad, assa. Ada ruang, tetapi suaranya lebih gemuk. Itu kita akan bicarakan dalam bahagian sifat huruf. Seterusnya kita berpindah kepada 3 huruf yang lain, iaitu dipanggil dengan jim, shin dan juga ya. Jim, shin dan juga ya
ya terhasil daripada pertengahan lidah. Pertengahan lidah, iaitu pertengahan lidah akan bertemu dengan bahagian yang setara dengannya. Bila mana gigi kita berada dalam keadaan begitu, tengah lidah ini akan bertemu, akan yang setara dengannya, maka bagi huruf jim, tengah lidah akan menyentuh bahagian yang setara dengan tempat letaknya huruf jim itu di bahagian atas, maka akan terhasillah ajja, 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 ajja. Sementara shin dan juga ya, bahagian tempat yang sama tetapi tidak berlakunya sentuhan. Hanya lidah akan mendekati lelangit atas, membentuk satu lorong yang sempit, maka akan terhasil bunyi ash, asha, 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 ayya, ayya, iya, iya. Jadi tidak ada sekatan, akan tapi lorong yang sempit itu menyebabkan berlakunya geseran udara yang menghasilkan bunyi huruf shin dan juga ya. Yang terakhirnya ialah pangkal lidah. Pangkal lidah ini, bahagian sini, ada dua huruf yang terhasil daripada pangkal lidah ini, iaitu kaf dan juga qaf. Kaf dan juga qaf, ya, iaitu kaf lebih ke depan sedikit berbanding dengan qaf, juga akan bertemu dengan yang setara dengannya di bahagian lelangit, maka tempat huruf kaf ini akan bertemu di tempat yang hampir di sini kita akan dapati ada langit keras dan ada lelangit lembut. Ada langit keras dan juga lembut. Tempat pertemuan lidah, pangkal lidah akan bertemu dengan penghujung lelangit lembut. Dengan berada dekat langit keras, tapi penghujung bagi lelangit lembut ini, maka akan terhasil bunyi huruf kaf. Akka, akka, akka. Sementara huruf qaf ke belakang sedikit, lidah ini lebih ke belakang sedikit, tetapi akan bertemu dengan lelangit lembut. Maka bunyi aqqa, aqqa, aqqa. Kita boleh rasa lidah kita, pangkal lidah akan menyentuh lelangit lembut, menyekat angin di situ dan menghasilkan bunyi huruf qaf. Ustaz ulang sekali lagi. Aqqa, aqqa. Itu bunyi bagi huruf qaf. Jadi, pelajar-pelajar yang dikasih sekalian, inilah 18 huruf yang keluar daripada lidah, yang masing-masing ada padanannya yang tersendiri, tempat di mana berlaku sentuhan ataupun berlaku geseran dengan bahagian lain, maka dengan itu terhasillah 18 huruf yang telah pun kita bincangkan tadi. Jadi semoga perbincangan ini bermanfaat. Ustaz sudahi dulu dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.